tak lebih 10. Ya, kawan-kawan kita itu ikhlas, mereka khusyuk, tak? Tapi di sana sini mungkin dia ada guru yang lebih power lagi dah. Macam gitu kan. Nak beritahu kepada kita berapa lama orang boleh istiqamah melakukan kebaikan. Padahal kalau kita lihat mengamalkan amalan-amalan saleh, ibadah-ibadah belajar agama ni dia macam maintain iman. Kan kata Nabi, al-iman yazid wa yanqus. Iman ini dia boleh bertambah, dia boleh berkurang, tak? Maka belajar agama ni dia satu benda yang kita cakap dia macam servicing, dia macam recharge, tak? Kalau dia dah tinggi, jangan sampai hulu, jangan sampai melampau. Kalau ada orang yang iman tinggi sampai dia cakap, aku dah tak payah lagi solat, jangan. Nabi orang yang paling kuat iman, orang yang paling kuat solat, Nabi SAW. Tapi kalau iman kita rendah, jangan sampai kita cakap, alamak tak payah solat lah, iman saya tak kuat. Jangan. Di mana kita dapat bateri yang nak cas benda macam ni, tak? Majlis taklim. Dia kasih kita istiqamah. Sunnatullah banyak kali saya sebutkan asam garam dalam kehidupan. Allah jadikan ujian-ujian dan kita baca hadis ini di antara 7 sebab yang mana bakal menghalang manusia untuk terus melakukan kebaikan. Kita cerita macam itu. Allah nak uji kita. Ada saat yang kadang-kadang kita ni melambung tinggi iman, kita buat macam-macam. Ada ketika iman kita kurang sampai kita langsung tak bikin. Jangan berlaku. Ahasibanna sa'yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahawa mereka akan masuk surga begitu mudah selepas mereka mengatakan kami beriman sebelum mereka diuji? Tak kata otak. Tak. Kami akan datangkan ujian. Memang alhamdulillah kita dah buat banyak amal soleh. Ingat hadis Nabi, kata Nabi, tak? Ketahuilah ada orang yang beramal 1000 tahun tapi akhir hayat dia tadi dia mati dalam keadaan kafir dan masuk neraka. Wa iyyazubillah. Kita bukan hari ini sekedar nak beramal yang banyak, tapi kita nak istiqamah sampai akhir hayat kita. Dan apakah formula? Majlis-majlis ta'lim ini dia menjaga supaya kita boleh buat sampai akhir hayat kita. Dia kena buat, tak? Dan saya katakan tadi susah. Nak khusyuk dah susah, nak istiqamah lagi susah. Dan kita kena terus buat. Amalkan. Dulu dah belajar terus. Dulu dah baca lagi, tak? Dulu dah sedekah lagi. Dah puasa buat. Istiqamah nama. Dan dia kena mujahadah. Mujahadah ni kena bersungguh-sungguh. Dan dia punya masa mesti lama. Dia tak boleh cepat. Lama. Selagi belum mati macam itu. Dalam mukadimah kitab Ihya Ulumuddin, orang tanya Imam Ghazali. Wahai Tok Syekh, bab hati ni ada benda yang susah kita nak belajar. Kalau kita nak belajar ikhlas, nak belajar khusyuk ni bab hati, agak-agak berapa lama boleh gain macam gitu? Orang tanya Tok Bubu ni, Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, aku ni belajar bab hati 20 tahun. Belajar bab hati 20 tahun dan aku amalkan 20 tahun, 40 tahun. Sekarang rasa macam kusuk sikit lah. Rasa macam kusuk sikit. Ikhlas tak tahu lagi. Kata Imam Ghazali. Kita nak cepat game ni. Muslimat rahimakumullah. Dia game tak game, dia kena buat. Kalau ustaz saya dah pandai. No. Semua kat sini dah pandai makan dulu. Ada berani cakap tak pandai makan? Daripada kecil kita makan sampai tua. Makan terus. Dah pandai dah. Tapi makan lagi dah. Cakaplah saya dah pandai makan, saya tak nak makan lagi, boleh? Gelombang lagi ada. Maka itu dia tak ada stop. Anda kena buat. Untuk sampai kepada tahap kita ni mampu untuk istiqamah, kita kena start sekarang. Buat dapat nasihat, membaca, bertanya, belajar, awan dan sebagainya. InsyaAllah satu ketika kita akan sampai kepada khusyuk dan kita betul-betul ikhlas untuk mendawamkan istiqamah apa yang kita lakukan. Minggu lalu saya kona, orang Malaysia cakap kona baring. Kita cerita proses untuk mendapat anak-anak yang soleh ataupun solehah. Bagi yang datang minggu lalu, kita cerita panjang lebar. Di antara yang kita jadikan maudu, kisah bagaimana Nabi Musa AS apabila berhadapan dengan Al-Khidir.
ketika Al-Khidir baiki rumah yang hampir roboh. Itu ceritanya. So kita buat kesimpulan, di mana ada jemaah yang minta supaya setiap kali kita belajar buatkan kesimpulan supaya balik ni tak lupa. Dia cakap, Ustaz faham-faham lah Ustaz ni cakap belajar ketika dewasa bagai mengukir di atas air. Jadi Ustaz cakap ni 1 jam setengah, kita habis tak tahu apa-apa. So kita buat kesimpulan minggu lalu. Yang pertama, hadis walaupun dhaif tapi matanya dan dikuatkan dengan hadis Bukhari, badiru bi a'malis salih sab'an. Nabi orang semua jangan relax lah, jangan tunggu lah, kalau boleh bersegera, badir, kalau boleh challenge, saling berlumba untuk melakukan apa saja kebaikan, ibadah, kebajikan, amal soleh, sedekah, apa saja. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri. Kerana kata Nabi, nanti akan datang 7 perkara yang ketika itu datang, dia terperanjat, dia tak ada signal. Ketika itu kau tak adalah kesempatan untuk melakukan kebaikan. Ini di antara kesimpulan daripada apa yang kita bincang. Yang pertama yang Nabi SAW sebut, faqran munsiyan, kefakiran munsiyan, nasiya, yang melupakan seseorang. Ini bahasa yang halus. Sebelum tu kita doa lah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang datang, apa yang saya bincang minggu lalu mudah-mudahan bermanfaat. Kita ditugaskan satu amanah yang sangat besar. Ya alladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadilah kamu orang yang apabila menghukum dengan keadaan yang saksi betul. Walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Tak kira pada siapa. Ini kita jalankan amanah yang sebaik-baik. Buat kerja ni. Anak-anak kita dah hadirkan ilmu hari ini. Mereka dah hadirkan nasihat hari ini. Mereka dah hadirkan tunjuk ajar daripada ayah dan ibu. Kita buat kerja. Dan kita susuli dengan doa. Solat malam tu lama sikit, sujud akhir. Kalau boleh nangis, tak apalah. Biar Allah kesian dengan kita. Biar Allah kesian supaya Allah kabulkan permintaan kita. Harapan kita tu satu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kita nak anak kita ni jadi penyejuk mata, itu je lah. Kalau orang kata mati ni puas hati lah, macam itu. Kan? Bila kita dah tua-tua ni tengok anak kita ni solat tak tinggal, akhlak bagus. Ya, kalau dunia dia berjaya, alhamdulillah lebih baik lagi lah. Tapi paling tidak dia solat tak tinggal, boleh baca Quran. Kita rasa kalau kita mati, insya-Allah lah pada masa nanti kita terselamat. Gitu. Paling tidak kita yakin kalau kita mati dia boleh pimpin solat. Kalau tak pimpin pun dia boleh doa yang paling ikhlas, doa. Buat kerja ni dan doa ini, push. Approach saya pada minggu lalu setiap ayah dan ibu dan setiap anak-anak minggu lalu saya katakan, tolonglah jadi anak yang saleh dan salihah. Tidak ada lagi anugerah yang paling besar yang kita hadiahkan kepada ayah dan ibu kita melainkan jadi anak-anak yang saleh dan salihah. Tak ada lagi. Walaupun Mother's Day, pergilah belanja kat Sangkarilah Hotel, belanjalah mak awak, belikanlah bunga sebesar-besar bukit sekalipun, belum lagi boleh bayar. Itu bukan hadiah kepada ayah dan ibu, tapi hadiah kepada yang ibu paling besar, jadi anak yang saleh. Kita pekik dua-dua. Itu kesimpulan minggu lalu. Tapi di sana sini bila kita nak buat baik, ada saja penghalang-penghalang. Di antara kata Nabi, faqran munsiyan. Satu ketika hidup kamu nanti Allah kembalikan, waliyazubillah. Allah akan tukar di waktu kita ketika kamu jadi orang yang fakir sampai kamu lalai, lupa. Kita minta kepada Allah SWT, mudah-mudahan jangan uji kita benda ni, kita iman tak kuat. Minta jangan uji, supaya kita diujikan dengan benda-benda yang baik dan kita kuat dengan agama. So kesimpulannya, buat kebaikan. Apa saja kebaikan buat sekarang, ya tak? Bukan saja pahala lebih besar kita dapatkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis, jadi menjadi kafarah, penebus dosa-dosa kalau kita ada. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at, kata Allah SWT. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan yuzhib, dia akan menghapuskan segala kesilapan, kesalahan kita. Allah janji. Bukan saja pahala yang besar, kalau orang tu mati tak ada dosa, banyak pahala macam itu. Bukan saja itu, keberkatan kehidupan kita ini yang kita minta hari ini. Hidup diberkati.
Dan apabila di pada masa kita ada satu payung yang bakal kita berlindung dengannya, dan kita tambah minggu lalu, anak cucu kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tak nak benda ni, saya rasa kepala dia sengit. Siapa-siapa yang tak nak buat baik, saya rasa dia skru ni longgar. Siapa-siapa yang hari ni tak nak buat baik, saya rasa mungkin ada wire yang putus. Kenapa? Buat baik, pahala besar, jadi kafarah, mendapat syafaat di akhirat, dan diberkati kehidupan anak cucu dipelihara oleh SWT. Macam mana kata ini Khidir kepada Musa, rumah ini di bawah itu ada harta yang menjadi kepunyaan orang yang saleh, abdun saleh, yang dengannya nanti anak-anak kami dapat memiliki harta tersebut. Kita jadi orang baik, anak kita, cucu kita Allah pelihara. Muslimin muslimat rahimakumullah, ini kesimpulan pada minggu lalu. Penghalang, halangan, gangguan yang bakal menghambat kita daripada melakukan kebajikan yang kita sebutkan dari khusyuk dan istiqamah. Yang kedua pada hadis ini kata Nabi, ghina mutghiyan, kata Nabi. Ghina, kekayaan, mutghiyan, yang menyebabkan orang tadi melampaui batas. Ghina, kaya. Hadis yang menceritakan tentang ini zakat, kata Nabi, tu'khazu min aghniyaihim, ambillah harta daripada orang-orang aghniya. Ghina, orang yang kaya, tak? So ghina artinya kaya. Di sini disebutkan ghina, kekayaan. Mutghiyan dari asal kata tagha, melampau. Dalam Quran ada dua ayat yang semakna, satu singular, satu musanna. Bila Allah perintah Nabi Musa, ya Musa, izhab ila Fir'aun, wahai Musa, pergi dakwah kepada Fir'aun, innahu tagha, kerana dia ni terror. Tagha, melampau. Pada ayat yang lain Allah sebut izhaba, pergilah kamu berdua, Harun dan juga Musa. Ulama tak sepakat apakah Harun ni adik ataupun abang, tak penting. Yang penting dia adik-beradik. Nabi Musa dan Harun adik-beradik, dua nabi sezaman. Kalau kita belajar sejarah, banyak. Nabi Ibrahim sezaman dengan tiga nabi, Ishak dan juga Ismail, anaknya. Clear? Nabi Yaakob sezaman dengan anaknya Nabi Yusuf. Nabi Daud sezaman dengan anaknya Sulaiman. Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut, anak saudaranya. So zaman-zaman yang tertentu kita lihat ada. Kata Allah, izhaba ila Fir'aun, wahai Harun dan juga Musa, izhaba, pergilah kamu berdua. Digunakan perkataan dua orang. Yang tadi izhab, satu orang. Yang ini dua orang. Izhaba ila Fir'aun, pergi kepada Fir'aun, dakwah dia. Innahu tagha, kerana dia ni terror. Orang ni melampaui batas. Dia nak beritahu kepada kita, walaupun Fir'aun macam gitu terror pun kena dakwah tu. Kena dakwah. Apatah lagi yang bukan Fir'aun, tak? Cuma dia ada angkong dekat sini je, kan? Cuma kadang-kadang dia ni gangster ke, kita kena dakwah. Dia belum terror macam Fir'aun pun, tak? Sedangkan yang terror macam Fir'aun pun Allah cakap dakwah. Tapi dakwah dengan bijaksana. Apa yang saya nak maksudkan dua. Pertama, bila dikatakan ghina, kekayaan. Yang tadi dalam hadis kata Nabi, ya tak? Kata Nabi, tu'khazu min aghniyaihim, ambillah harta daripada orang-orang yang kaya di kalangan mereka. Faturaddu, dan taklah kamu bagi-bagikan fi fuqaraihim, kepada fakir-fakir mereka. Ya tak? So perkataan ghina, kekayaan. Mutghiyan, yang melampaui batas. Maka kita lihat yang kedua ni, kata Nabi, harta yang banyak, yang kadang-kadang makan tak habis. Dalam hadis disebut ciak beliau, senang cerita. Duit banyak, sangat, tapi duit yang banyak ni menyebabkan seseorang melampaui batas. Duit banyak ni dia jadi sombong, angkuh, sehingga tidak syukur nikmat. Ini kita takut. Nabi sebut pada hadis ini, tak? Kita belajar. Macam Qarun ni cerita jalan aja yek. Datuk ulama-ulama cakap berhati-hati dengan malabis. Malabis ni pakaian. Berhati-hati kata mereka.
Kerana pakaian ini bakal merubah perwatakan. Paling tidak pun dia tak kan macam gitu. Orang perempuan bila tak berapa banyak barang kemas ni, biasa tak nak pergi kenduri kahwin, tak nak jemputan. Abang kirim je bang. Abang bang, taklah ni kawan-kawan ni semua tingkat 2 tepi tangga penuh ni. Kita ada sekepingnya. Tak. Yang pergi jemputan tu yang penuh macam gini, dia tak makan begitu dia pasal barang kemas tu dia jadi lain. Orang perempuan tahu yang pakai baju yang $1 ataupun $1 meter $2-3 dia berjalan pun steady, tapi yang pakai $50 per 1 meter lain macam dia jalan. Dia jalan lain. Maka ulama sebut dia berhati-hati terhadap pakaian kerana dia bakal mencorak perwatakan. Buktinya Qarun. Allah cerita fa kharaja alaihi qaumi. Fa kharaja ala qaumi, bila Qarun keluar daripada kaumnya fi zinatihi, dengan perhiasan-perhiasannya. Sebut angkuhnya Qarun tu sampai macam itu sekali. Ulama akan letak dalam kitab-kitab pakaian yang boleh menjadikan kita ni sombong, bongkar. Pasal apa cerita dia harta? Tadi kalau yang pertama cerita orang yang diuji dengan kemiskinan sampai dia tak kenal halal haram lagi, yang penting nak makan, tak? Nak siku-siku, nak terajam-terajam, nak halal ke haram tak pasal lagi. Yang ini beza. Duit dah banyak sangat tapi jadi angkuh. Bila Qarun keluar dalam keadaan perhiasannya tu, ramai. Saya banyak kali cerita anda kalau pergi di Cairo, di Mesir, Al-Fayyum. Kampung tu bagus. Kampung tu kampung Nabi Yusuf. Kampung tu kampung yang Musa juga duduk di sana. Kampung tu memang betul adanya yang rumah yang Qarun. Ini puluh ribu tahun yang berlaku. Kita tengok rumah ni, kita pun terperanjat. Rumah Qarun kita tengok, seram. Nak tengok dia punya harta ni memang banyak sangat. Tapi orang yang kaya kadang-kadang boleh lupa daratan sampai jadi sombong, bongkak. Keluar jalan dia betul. Sampai orang-orang ni tengok, ya Lailatana, kata ya Allah beruntungnya Qarun. Kata mereka, misla ma'utiya Qarun innahu lahu azm. Orang tengok, ya Allah beruntungnya Qarun kaya raya. Kalau kita dapat sikit dari harta dia pun jadilah. Quran tu. Yang kedua yang bakal menghambat atau menghalang seseorang melakukan kebaikan, atau mungkin tidak boleh khusyuk dalam melakukan kebaikan, atau mungkin tidak istiqamah melakukan kebaikan apabila mereka diberikan kekayaan tadi sampai melupakan dia. Qarun ini adalah, saya rasa tak ada orang yang kaya sampai sekarang macam Qarun, tak ada. Orang Melayu kalau jumpa duit lagi ni, harta karun. Jangan. Dapat harta karun tak berkat ni. Kat Gelang pun harta karun juga. Allahu Akbar. Nabi Musa apabila Allah beri dakwah kepada Qarun, kata Nabi Musa, ya Qarun, Allah perintahkan keluarkan sebahagian saja daripada harta kamu untuk fakir dan miskin, sedekah. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, mana Isai? Aku dapat harta ni dengan ilmu aku ni. Kerja macam nak rak siang malam, kumpul, last nak pergi sedekah tu. Bahasa yang sangat ganas. Dia nak beritahu kepada kita. Kalau yang pertama kata Nabi, faqran munsian, kefakiran yang melupakan orang tentang agama. Waliyazubillah, kita ramai-ramai doa jangan Allah uji kita, kesian. Bila orang dah diuji dengan kemiskinan ni, mula-mula nak menipu, lama-lama nak mencuri. Dia dah tak kenal undang-undang. Yang penting hidup lah, senang cerita macam itu. Tu orang Melayu kita pandai, dia cakap mula-mula menipu, kemudian mencuri. Orang Melayu kita pandai. Jangan Allah uji kita. Itu yang pertama. Kalau orang yang dah miskin dah tak ada peluang nak melakukan kebaikan, takut-takut kalau miskin tadi sampai melalaikan dia, menjadikan dia orang yang lupa agama, lupa halal haram. Yang kedua ni terbalik. Kata Nabi, yang kedua ni bukan tak ada harta, tapi terlebih harta. Banyak sangat. Cuma hartanya menyebabkan dia tu macam Qarun. Dia kena rasuk dengan Qarun agaknya.
Jadi yang pertama, waktu kaya masih iman kuat. Cuma waktu miskin, lelong agama. Minggu lalu kita baca hadis Nabi kan, kata Nabi, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Kau tengok pagi-pagi adanya orang yang dalam keadaan beriman, petang tu jadi kafir. Atau petang dalam beriman, pagi jadi kafir pula. Kata yabi'u dinahu bi arad min ad-dunya, kata Nabi. Kerana mereka nak membeli harta dunia ni, dan mereka let go, jual agama mereka. Pasal nak hidup, agama let go. Nanti takut. Itu yang pertama ya tak? Tapi yang kedua ni, mungkin waktu dia miskin okey. Diuji dengan cukup-cukup makan, okey lah. Dapat harta sikit, dia cakap makan sikit. Tapi bila diuji harta banyak, dia bukan dapat banyak, makan banyak, dia jadi esam lah orang. Cik, dia bukan main lagi. Miskin masih belajar agama, boleh tahan. Bila dah kaya tak nak belajar agama lagi. Dia belajar agama ni kampungan lah. Kampungan tak kelas lah macam itu kan. Duduk kat masjid, manalah kelas dia tak? Orang kaya malam-malam ini duduk kat disco kan. Duduk kat pub, kat karaoke, cik dengan dia kan. Atau main golf, malam-malam main golf. Orang kaya duduk masjid apa? Ada tak? Tak glamour lah dia macam itu. Takut ini berlaku tak? Saya rasa suara ni bagus tak? Sekarang ni bagus, kaya raya, tapi belajar agama. Inilah ramai ni saya rasa. Ramai yang kaya saya tahu, jangan bedek. Kaya. Tapi alhamdulillah kaya tapi masih belajar agama tak? Saya yakin semua bayar zakat, bahkan ada infak setiap bulan untuk masjid madrasah dan rajin sedekah, saya yakin tak? Alhamdulillah. Di hadis ini mengajar kepada kita, badiru bi'amalin salih sab'an. Bersegeralah kamu melakukan kebajikan, kebaikan ya tak? Sebelum datang kedua perkara. Yang kedua kata Nabi, takut. Takut besok lusa tak? Bila sibuk dengan harta, banyak duit, nak urus harta ni tak? Sampai last tak belajar lagi. Dia tak belajar, dia cerita senang, dia tak dapat nasihat. Bebar shisha. Satu orang yang paling hebat, abid Allah pada zaman Bani Israel. Bukan saja tak pernah buat maksiat, tengok tempat maksiat pun tak pernah. Dalam hadis diceritakan ya tak? Tapi akhirnya kalau kita lihat diuji, mati dalam keadaan kekafiran. Apa kita ni? Tengok macam mana? Manusia ni bila tak dapat nasihat, tak habis lah. Dia lupa, jauh dengan agama. Ini benda dia cakap makro aje lah, tak ada apa-apa. Cik, mula-mula macam kita kan, makro aje kata ulama. Okey. Dan kadang dia sendiri buat fatwa pula, dia cakap okey, banyak ustaz kata okey. Dia nak membenarkan. Orang cakap ni syubhat, syubhat tu masih okey, syubhat tu masih okey juga. Dia buat macam tu. Bila tak dapat nasihat dia jelas halal ke haram dah tak kisah lagi. Langgar. Walhamdulillah. Kita doa, Allah musta'an. Allah ni tempat kita berlindung, bergantung. Iyakan na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta Allah SWT jangan uji kita. Kita minta supaya harta kita diberkati. Jadi maksud Nabi yang kedua ni ghinan, mau yang kaya tapi melampaui batas. Dalam bahasa dalam buku tu sebut orang kaya yang curang. Ya Allah, seram kita baca. Bila orang kaya ni dia uji dengan harta, dia akan tak pernah cukup, tak akan cukup. Dia punya confirm tak nak kasih, orang punya pun dia punya pula. Macam gitu. Pala ni kita wang aja. Alhamdulillah, kita doa jangan sampai benda macam gitu. Kita disuruh mencari wang, tapi jangan jadikan wang sebagai Tuhan. Bila duduk kepala kita dan wang tu Tuhan, ni muka pun macam beruang. Ini danger. Satu benda yang sangat bahaya apabila kita diuji dengan harta, iman kita tak kuat, bye-bye. Anda pernah ingat kisah Sa'labah yang Nabi cerita dalam sejarah? Sa'labah ni dua, satu Sa'labah al-Khair Al-Ansar, bukan yang ini, tapi Sa'labah al-Munafiq. Kita ulang cerita orang yang hidup zaman Nabi, miskin. Kenapa kita tahu dia miskin? Kerana Nabi kenal lagi. Nabi bila beri salam ni biasa di sebelah kanan. Sahabat-sahabat Nabi pun kadang mengelak juga. Maaf bahasa saya mudah-mudahan tak dosa. Bila Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang. Itu hadis yang Nabi larang. Nabi cakap jangan kau beri salam angkat tangan macam gini, tak?
Kadang-kadang Nabi beri salam, semua ada. Sampai satu hari Nabi kenal Sa'labah ni pasal bajunya itu, tak? Itulah baju yang dia pakai. Nabi tahu miskin. Hari ni bila orang balik, Nabi cepat-cepat. Sebelum dia biasa lepas main, cepat-cepat balik. Baru Nabi tangkap. Kenapa cerita ni, tak? Balik cepat. Kalau aku tengok baju ni, baju favourite ke? Tak? Branded ke? Tak, ya Rasulullah, saya ada dua pakaian tu. Satu baju saya gunakan untuk bekerja, satu baju ni saya untuk ibadat, dan ini share dengan isteri saya. Share dia. Saya cepat-cepat balik, kasih isteri saya pakai untuk saya. Macam begitu. Miskin kan. Sedih. Tapi Nabi cakap, kata Nabi dalam hati Nabi, walaupun miskin macam ini, salat 5 waktu depan, saf depan, tak pernah aku tengok action. Kesiannya Nabi doa, mudah-mudahan Allah berkati kamu. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang melimpah Allah. Dalam cerita yang boleh kita terima untuk jadikan pengajaran, ulama boleh khilaf di sana sini, kita ambil kebaikannya. Allah kabulkan permintaan Nabi. Orang tadi dia hadiahkan dengan 2 ekor lembu, satu jantan, satu betina, ya tak? Dulu langsung tak ada lembu, kambing pun tak ada, ayam pun tak ada, lembu baik dapat. Jantan betina, dia mulai terpaksa jaga lembu. Dah sibuk sikit. Lembu beranak lagi, makin banyak lagi. Dia mulai jarang datang. Kalau kemarin waktu miskin tak ada lembu, saf depan sebelah kanan Nabi lagi, macam gitu. Sekarang dah banyak lembu, ya tak? Mungkin ujung Tanjung masbuk je hari-hari. Macam gitu. Makin banyak, makin sibuk. Mungkin bukan lagi 5 waktu, mungkin 1 waktu saja. Bukan subuh, pasal subuh baru pukul 9. Agaknya maghrib dulu. Pasal kambing lembu dah masuk kandang, baru datang lagi. Dah sibuk dengan harta dia jadi macam itu. Manusia dia akan jadi macam ini, fitrah yang kita tak boleh lari. Lama-lama apabila dah banyak, terpaksa berpindah daripada kampung Nabi. Kerana orang Arab, kampung mereka tak ada rumput, kasih makan lembu ni susah. Mereka terpaksa berhijrah cari tempat. Jauh dengan Nabi, dah tak ada lagi waktu. Kalau mula-mula tadi 5 waktu, 1 waktu, last bye-bye, tak ada waktu. Satu hari datang Umar bin Khattab kepada Nabi, ya Rasulullah, di kampung sana ada orang yang kaya raya, ada banyak lembu tapi tidak mahu keluarkan zakat. Umar adalah qadi pada zaman Nabi, orang yang diurus untuk menjadi amil, mengurus zakat. Kata Nabi, beli orang ni tak takut ke? Tak? Tak, ya Rasulullah. Kata Umar, kata Nabi, panggil dia datang sini. Bila orang tadi datang, Nabi tengok Sa'labah, nangis Nabi. Ya Allah, janganlah uji umatku dengan ini kekayaan. Kerana Sa'labah diuji dengan kemiskinan, tetap solat. Bila diuji dengan kekayaan, betul-betul. Dalam sejarah sampai Umar menjadi khalifah, Abu Bakar memerintah 2 tahun setengah, Umar memerintah 10 tahun. Umar tak nak terima zakat dia. Marahnya Umar. Tak, kau datang ambil, aku pun tak nak macam itu, ya. Boyang kuih senang cerita macam itu. Kita baca hadis ini sana sini, ulama memang berselisih, tapi kita ambil kebaikan. Manusia ni macam gitu, ya. Bila diuji dengan kekayaan, dia akan lupa daratan, dan ini di antara sebab kata Nabi dalam benda-benda yang batal, iaitu menjauhkan kita daripada istiqamah dengan kedua. Allah sebut in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Sepatutnya in yakun ghaniyan, kalau kamu kaya sekalipun, aw faqiran, ataupun kamu miskin sekalipun, fallahu awla bihima, Allah lah sepatutnya yang paling utama. Sepatutnya gitu. Tapi manusia tidak, pasal apa? Tak dapat nasihat. Waktu miskin dia akan komplain habis. Tengok Allah tak adil, orang tu kaya, orang ni kaya, kita miskin. Dia tak? Pasal tak dapat nasihat. Waktu kaya lupa daratan, pasal apa tak dapat nasihat? Padahal kata Allah, in yakun ghaniyan, kalaupun kamu kaya, kaya banget lah, senang cerita. Au faqiran, apapun kamu miskin sekalipun, fallahu awla bihima. Ketahui Allah lah yang paling utama di antara keduanya. Sepatutnya macam itu. So yang dalam hadis ini semua pun hadis itu dhaif, tapi matanya dia menjadikan pelajaran kepada kita.